Hukum tadabbur, dia pertama saya jawab dari segi logik lah. Quran ni sebagai apa? Sebagai hudan, petunjuk. Petunjuk untuk siapa? Khususnya untuk orang bertakwa. Dan Quran akan bawa orang bertakwa ke mana? Wajib tak kita jadi orang bertakwa? Wajib tak kita usaha untuk masuk syurga? Dan tak mungkin kita jadi orang bertakwa, tak mungkin kita masuk syurga melainkan dipandukan oleh Al-Quran. Maka ketika itu wajib tak kita faham Al-Quran demi untuk menjadi orang bertakwa dan demi untuk masuk syurga. Wajib tak jadi orang bertakwa. Dan tak mungkin kita jadi orang bertakwa melainkan kita tadabbur Al-Quran. Sebab Quran hudan lil muttaqin. Maka ketika itu wajib tak bertadabbur. Logik. Dalam kaedah usul fiqh apa dah? Ma la yutimul wajib illa bihi wa huwa wajib. Satu. Yang kedua, Nabi sebut dalam satu hadis, Quran ni, siapa letak Quran kat depan dia, Quran akan bawa dia sampai ke syurga. Apa makna letak kat depan? Ikut. Dia follow apa saja yang Quran cakap. Quran bawa dia sampai ke pintu syurga. Dan sebaliknya Nabi kata, siapa letak Quran di belakang. Apa maksud di belakang? Bukan dia simpan, bukan dia tak baca, tapi dia tak ikut. Maka Nabi kata Quran tu akan heret dia masuk neraka. Yang ketiga, dalil daripada Quran, Allah mencela orang yang tidak mentadabbur. Salah satu ayat tadi. Satu lagi ayat surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalu. Allah mencela. Kenapa mereka tak tadabbur Al-Quran? Allah sebut khusus perkataan tadabbur. Kenapa mereka tak tadabbur Al-Quran ataupun hati mereka? Ayat hati mereka terkunci itu celaan. Mana Allah nak berkata manusia dengan Quran ada dua jenis sahaja. Satu, hati terbuka bila dia tadabbur. Yang kedua, hati terkunci bila dia tidak tadabbur. Apa makna hati terkunci? Bila hati terkunci, hidayat tak boleh masuklah sebab terkunci. Dan kekufuran, kesyirikan dalam hati tak boleh keluar sebab dia terkunci. Puncanya ialah tidak tadabbur. Okey. Satu lagi jawapan logiknya, wajib tak kita faham cakap suami? Wahai isteri, wajib tak faham cakap suami? Kalau wajib, bagi dalil. Bagi dalil. Berani tak cakap, abang, saya tak wajib cakap, saya tak wajib faham cakap abang. Suami kita kata wajib, minta dalil pada suami. Bagi dalil, ayat mana, surah apa? Berani tak? Tak ada kan? Tapi wajib tak taat pada suami? Ada dalil. Macam mana kita nak taat kalau kita tak faham? Maka faham cakap suami adalah wajib. Sebab taat suami adalah wajib. Kalau taat suami pun wajib, taat pada Allah wajib. Kalau faham cakap suami adalah wajib, maka faham cakap Allah lagi wajib. Benda simple je. Okey. Tengok orang kafir ni tak suka apa? Tajuk poster malam ni. Orang kafir, orang munafik sangat tak suka tadabbur Al-Quran. Jadi pastikan kita tidak ada sifat mereka. Tengok, ini orang kafir. Wa qala allazina kafaru. Cuba terjemah. Telah berkatalah orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Quran. Jangan kamu dengar Quran ni. Apa maksud dengar di sini? Bila sebut dengar dalam Quran, dengar dan faham dan taat. Kalau setakat dengar saja, orang kafir tak kacau. Tapi yang zaman Nabi, bila dengar, dia bukan dengar saja. Dia dengar dan faham dan dia berubah. Seorang dengar, seorang berubah. 10 orang dengar, maka orang kafir kata, jangan dengar Quran ni. Kemudian, kalau ada ketika Nabi baca Quran, ada orang lalu buat apa? Walghaw. Walghaw apa dia? Lara, buat kacau, buat bising supaya apa? Ayat Quran yang Nabi baca tak jelas. Tengok, sampai tahap tu orang kafir tak nak tadabbur Al-Quran. Dia bukan setakat tak nak tadabbur, dia tak nak orang lain dengar. Sebab apa? Kenapa? Sebab orang kafir faham Al-Quran. Dan mereka cukup faham bila Quran difahami dan masuk dalam hati yang bersih akan berubah. Saya pernah cerita ke Amr bin Tufail kan? Dia cakap apa? Bila Amr bin Tufail datang daripada luar, datang ke Mekah, orang musyrikin bagi nasihat, bagi amaran pada Amr bin Tufail. Amr bin Tufail ni ketua kabilah kepada kaum Ad-Dawsi. Bila Amr bin Tufail datang masuk Mekah, orang Mekah kata, kamu jangan jumpa Muhammad. Ini bahaya ni. Bawa ajaran sesat. Memecah belahkan. Dan jangan duduk dekat pun. Jangan dengar apa dia cakap. Tengok, bunyilah takut orang kafir ni. Sebab dia tahu, Quran ni adalah kata-kata Allah. Kalau jin dengar pun, jin kata apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Ini kata-kata Allah yang bila masuk dalam hati, berubah. Jadi Amr bin Tufail ambil kapas letak dalam telinga. Sebab apa? Takut ni. Takut pada apa? Quran. Tapi bila dia pergi Masjidil Haram, dia nampak Nabi Muhammad.
Dia pun cakap dengan diri dia, aku ni penyair, aku tahulah beza syair dengan Al-Quran. Jadi kenapa aku takut? Dia pun buka kapas tu. Bila dengar terus masuk dalam hati, terus beriman. Tengok. Jadi orang kafir dan orang munafik sangat takut tadabbur Al-Quran. Jadi jangan ada sifat-sifat tu. Kemudian apa kata mereka? Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Buatlah kecoh, buatlah bising, apa saja supaya orang Islam jangan fokus pada tadabbur. Dengan cara itu kamu la'allakum taghlibun. Apa makna taghlibun? Dengan cara kamu menjauhkan umat Islam daripada tadabbur Al-Quran, taghlibun, kamu akan menang. Kamu akan sentiasa di atas. Boleh faham? Jadi kita boleh kalahkan musuh dengan apa? Dengan ekonomi? Bukan. Dengan kekuatan senjata? Bukan. Dengan Al-Quran je. Sebab tu Nabi boleh mengalahkan Rom dan Parsi dengan Al-Quran je. Jangan pula duk baca Quran, duk tadabbur, tak buat apa-apa persiapan. Lepas tu pergi lawan orang kafir kan? Itu bunuh diri. Quran adalah satu benda yang sangat penting ditadabbur, dihayati. Saya pun tak tahu apa punca. Quran bukan menjadi tadabbur Al-Quran bukan menjadi subjek utama di mana-mana. Di masjid ke, di sekolah ke, di pondok ke, di maktafiz, bukan menjadi subjek utama. Sedangkan hari pertama turun Al-Quran sampai Nabi wafat, subjek utama diajar oleh Nabi di mana-mana Quran. Pagi, petang, siang, malam Quran. Tapi sekarang dah jadi macam terbalik. Yang difokuskan, yang ditekankan ialah ilmu lain. Sedangkan ilmu lain semua bersumber daripada Al-Quran. Jadi sepatut ajar Quran, lepas tu ajarlah ilmu lain. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Soalan dia, Quran wajib tadabbur. Bagaimana orang yang tak tadabbur? Berdosa ke tak? Bukan kerja kita menghukum orang tu berdosa ataupun tak. Bukan kerja kita menghukum orang tu masuk neraka ataupun tak. Makan kerupuk lekor masuk neraka. Begitu bukan kerja kita. Kerja kita ialah menerangkan, menjelaskan, bukan menghukum. Bak dosa ke, bak neraka, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terangkan, Allah mencela orang yang tidak tadabbur Al-Quran. Dia tanya soalan, berdosa ke tak? Biasanya, logiknya, Allah cela tak kalau orang tu tak berdosa? Taklah. Kalau Allah mencela, pastilah orang tu berdosa. Yang kita dah belajar 3 ayat sampai 4, 5, 6 ayat ni, Allah nak tekankan bahawa pentingnya tadabbur. Dan Allah mencela orang kafir yang ilmu dia pasal Al-Quran tidak, Allah mencela. Wallahu a'lam.